أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب ربي شئت سهل. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertamanya kita rapatkan setinggi-tinggi rasa terima kasih, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Diam tak diam tuan-tuan, pada malam ini kita dah berada pada malam yang ke-22. Terasa begitu cepat kita menjalani ibadat Ramadan pada tahun ini dalam suasana baru, dalam norma baru. Dah 21 hari, alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita sepanjang kita berada 21 hari di bulan Ramadan yang barakah dan mulia ini. Yang saya muliakan seluruh jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di kesempatan selepas maghrib ini, sementara kita menunggu Isya, insya-Allah kita nak berkongsi beberapa perkara. Yang pada malam ini saya nak baca satu hadis berkenaan dengan apa yang diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu azza wa jalla bi'abdin khairan 'assalahu." Qila wa ma 'assalahu? Qala yaftahu Allahu azza wa jalla lahu 'amalan salihan qabla mautihi thumma yaqbiduhu 'alayhi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendakkan kepada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan asalahu, akan berikan madu pada dia. Apa maksud madu? Qila ditanya, apa madu itu? Dimaniskan dengan madu. Maksud bahasalah. Wa ma asalahu, bagaimana dia diberikan madu? Bukan bermadu, tuan-tuan. Qala yaftahullah, kata Nabi, Allah buka akan bagi dia untuk dia beramal saleh sebelum kedatangan mati. Jadi sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, Allah Ta'ala buka pintu-pintu kebajikan, kebaikan pada dia. Dalam riwayat yang lain, an Umar bin al-Khamqa al-Khuza'i annahu sami'a Rasulil an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza arada Allahu bi'abdin khairan ista'malahu." Qila wa masta'malahu? Qala yaftahu lahu 'amalan salihan baina yaday mautihi hatta yurda anhu man hawlahu. Riwayat yang berikutnya disebut, apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada seseorang hamba itu, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia beramal. Lantas ditanya oleh para sahabat, apa maksud dijadikan dia beramal? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibukakan untuk dia amalan-amalan saleh
sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, sehingga kan orang-orang yang berada di sekitar, di sekelilingnya redha pada dia. Daripada dua hadis ini kita faham bahawa, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahawa penghujungnya itu adalah kebaikan. Betul tak? Hujungnya itu adalah kebaikan. Saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku, biasanya berlaku dalam bulan Ramadan ini. Apa yang berlaku pada bulan Ramadan? Apa yang berlaku pada malam-malam Ramadan? Hujung baik ke? Ataupun awalnya baik? Hujunglah baik. Sebab apa? Sebab di hujungnya, contoh malam ni, malam yang ke-22. Betul? Ada apa? Apa yang dicari? Apa yang dikejar? Bahkan Nabi suruh cari, taharrau. Cari. Cari apa? Cari kebaikan. Apa kebaikannya? Semua kita sedia maklum. Lailatul Qadar. Itu yang disediakan, yang dijanjikan dalam hujung Ramadan. Di penghujung Ramadan. 10 akhir Ramadan. Ataupun fasal yang terakhir. Seperti mana yang disebut dalam satu riwayat, wa akhiruhu itqun minan nar. Di penghujung ini 10 yang terakhir dijanjikan dengan satu benda yang besar dalam hidup kita, iaitu kelepasan daripada neraka Allah, wal'ayazubillah. Dan selain daripada itu, di penghujung ini juga kebiasaannya Nabi suruh cari amalan yang dilakukan sedikit tetapi gandaannya cukup besar 1000 bulan ataupun lebih daripada itu lagi lah. Panjang cerita. Sebelum ni pun mungkin ada ustaz-ustaz yang dah sebut. Saya tak nak sebut yang itu. Cuma saya nak sebutnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini, sesiapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buka pintu-pintu untuk dia beramal. Dulunya dia lupa. Dulunya dia tak sembahyang, dulunya dia tidak puasa, dulunya dia tidak beri zakat, dulunya dia tidak bersedekah, dulunya dia susah nak baca Quran, dulunya dia lalai, dia lupa. Tetapi hujung-hujungnya Allah nak kebaikan pada dia, Allah Ta'ala ilhamkan dia, Allah Ta'ala buka kepada dia. Yaftahullah, Allah buka pada dia pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu amalan yang mana dia beramal dengan amal yang saleh, akhirnya Allah Ta'ala yaqbid, ya Allah Ta'ala ambil dia dalam keadaan dia beramal saleh. Ini orang yang beruntung, tuan-tuan. Tapi apa kaitan dengan Ramadan ni, Ustaz? Apa kaitan yang saya sebutkan tadi? Kita tengok orang kita, boleh jadi kita termasuk, hujung-hujung ni dia jadi letih, menjadi penat, ujung-ujung jadi tak berapa nak menarik. Macam tak betul je. Sebab respon saya ni macam betul je saya sebut ni. Boleh jadi sini okey kot. Boleh jadi di sini, boleh jadi di Masjid Taqwa ni, maklumlah Masjid Taqwa. Boleh jadi di sini awal Ramadan itu hari tak ada orang. Maknanya lebih kurang dalam 2 saf lah. Abang-abang 2 saf lah awal-awal Ramadan ni tadi. Tapi bila hujung ni naik jadi 4 saf, naik jadi 6 saf. Boleh jadi malam ni dikhabarkan malam ni rela kena berjaga kat depan. Sebab ramai bersusun kereta datang penuh. Saya dijangkakan lah, tak tahulah betul tak betul. Tapi kalau tempat lain yang saya pergi, yang saya tengok, duk perhati tengok, dah banyak tahun dah, daripada ramai, daripada penuh, dia makin kurang, makin merosot, makin merosot. Inilah fenomena yang berlaku, yang kita nampak di sana ada kecacatannya. Kalau ikut pada hadis yang saya bacakan tadi, hujungnya ialah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dibukakan pintu amal, maka orang ini akan beramal, orang ini buat amal soleh, orang ini buat perbuatan yang baik, sehingga apa? Sehingga dia diambil oleh Allah Ta'ala. Ataupun dalam riwayat yang pertama ini, qabla mautihi, sebelum dia meninggal. Maknanya di hujung dia jadi baik, bukan depan. Tapi fenomena yang berlaku dalam bulan Ramadan di mana-mana pun depannya baik.
Depannya penuh, depannya ramai, depannya bersemangat. Hujung-hujungnya balik asal. Kalau masjid itu sebelum ni 2 saf, sebelum datangnya Ramadan, masuk awal Ramadan dia jadi 8-9 saf, akhirnya di hujung dia balik asal, tinggal 2 balik. Inilah yang berlaku. Di mana silap dia? Wallahu a'lam. Tapi yang kita nampaknya, yang kita fahamnya, tuan-tuan, Allah nak bagi benda ni bukannya senang-senang. Dan Allah nak bagi ni, tuan-tuan, dia akan bagi kepada orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala inilah kita mengharapkan kita termasuk yang dipilih. Sebab besar, tuan-tuan, ketika mana turunnya suratul Qadar yang menceritakan tentang bagaimana Allah janjikan kepada umat Muhammad ini amalan yang dilakukan pada satu malam dilipat gandakan lebih daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Tuan-tuan, senang ke nak dapat? Susah. Hebat tak hebat malam tu? Hebat. Siapa yang nak dapat? Orang yang terpilih. Apabila turun ayat itu, sebelum turunnya Nabi SAW bercerita kepada para sahabat. Sebab dia ada beberapa riwayat. Saya nak ambil satu riwayat ringkas. Disebut di dalam kitab Tafsir Al-Munir, dinakalkan dari Imam Ibn Jarir Tabar. Disebut bahawa Nabi SAW menceritakan pada para sahabat bagaimana ada seorang lelaki pada zaman Bani Israel dulu. Hebat lelaki ni. Dia bawa senjata, dia berjihad di jalan Allah. Berapa lama? 1000 bulan. 1000 bulan berjihad. Bukan keluar 40 hari. Bukan keluar 3 hari. Bukan 4 tahun. Bukan 10 tahun. Bukan 100 tahun. 1000 bulan. 1000 bulan lebih kurang 83 tahun lah. Lebih kurang kan. Berjuang, berjihad, menyebabkan para sahabat ta'ajjabun. Tak, sahabat-sahabat ni jadi pelik, sahabat-sahabat jadi teruja, sahabat-sahabat ni jadi kagumnya, hebatnya lelaki Bani Israel ini. Dan ada di kalangan para sahabat duk termenung, habislah kita. Macam mana kita nak challenge tu seorang lelaki Bani Israel ni? Kalau macam tu cara dia, kita hidup pun nak sampai 80 tahun pun, ya Allah, maaf sebutlah, 45 tahun, 50 tahun dah semayang tak sempurna dah. Setengah-setengahnya lah kan. Dah tak boleh sujud dah. Rokok pun dah tak sempurna. Atas kursi kan. Macam mana nak challenge lagi tu? Akhirnya Jibril datang. Jibril datang bawa suratul Qadar ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan kepada Nabi, kata ulama, memberi satu kebahagiaan, memberi satu gambaran gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat Muhammad, kamu lagi hebat kalau kamu dapat. Apa dia? Al-Qadar. Bila? Setiap tahun, kata ulama, dia berulang. Agak-agak tahun ni dah jumpa ke belum? Abang-abang dah jumpa dah? Wallahu a'lam kan. Kalau ikut petua Imam Ghazali, tahun ni 27. Jadi 27 nantilah kita semayang. Malam ni, malam besok tak payah semayang lagi. Macam tu ke? Tak boleh gitu kan. Cari je lah kan. Sebab Nabi suruh cari 10 akhir. Cari lah. Boleh jadi malam tadi, malam 21. Boleh jadi malam ni. Ada orang kata malam genak tak jadi, ustaz. Siapa kata malam genak tak jadi? Imam Qatadah, Imam Al-Hasan mengatakan bahawa berlaku pada malam 24 malam kan. Imam Suyuti mengatakan berlaku sebelum lagi 10 akhir. Bila? 17. Malam 17. Kenapa malam 17? Imam Suyuti kata sebab berlakunya pertembungan 2 pasukan, iaitu pada perang Badar. Adalah dia punya hujah-hujah dia. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab Sahih Al-Bukhari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari, Fathul Bari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan ada 45 pendapat. Bukan pendapat kedai kopi, tuan-tuan. Pendapat para alim ulama yang bawa dalil-dalil, 45 pendapat. Yang mana bila direnung, ada ulama mengatakan daripada malam pertama lagi
kemungkinan dia boleh berlaku malam Al-Qadar. Sehinggalah malam yang penghabisan, malam yang terakhir. Bermakna sebulan bulan Ramadan itu ada kemungkinan besar berlakunya Lailatul Qadar. Ada dalil dia, walaupun lemah, walaupun tidak kuat. Yang kuatnya ialah 10 akhir. Tapi apa yang nak sebutnya, orang kita ni dia ambil depan, dia kejar depan. Yang belakang-belakang ni dia kata bagi imam je lah. Bagi imam, bagi Bilal je lah yang belakang-belakang. Kenapa? Kita orang dah nak raya dah, dah sibuk dah. Kalau saya biasa kadang-kadang sembahyang dekat bandar, kat Masjid Sultan Ibrahim, jalan nak pergi sembahyang tu, Allahu Akbar, ramainya manusia tengah mencari Lailah. Lailah ni malam lah, mencari Lailah, mencari malam. Malam apa? Kita cari malam Al-Qadar, dia cari malam Kamdar, malam di uptown. Allahu Akbar. Sayang kan? Sayang. Kalau yang perempuan kita kata tak apalah, boleh jadi dia tak semayang. Yang lelaki tak tahulah, tumpang orang yang tak semayang. Cari apa pun kita tak tahulah. Dalam keadaan kita tahun ni raya, tak tahu boleh ke tak boleh kan? Tak tahu boleh ke tak boleh. Orang kata petang ni, katanya petang esok pula. Ni tengah menunggu ni. Dulu orang tunggu juga petang-petang. Tunggu apa? Tunggu tengok anak bulan, boleh raya tak boleh raya. Sekarang ni tunggu pengumuman. Pengumuman apa? Pengumuman sama ada raya tu jauh sikit ke ataupun raya dalam rumah saja. Tuan-tuan, ngeri tuan-tuan. Saya dah lah tak boleh balik Kelantan ni. Harap je buka sempadan negeri. Takut-takut bukan sempadan negeri, sempadan daerah pun dia tutup. Habis. Raya dalam rumah je lah kita. Bermarhaban dalam rumah je lah. Dulu berhaban daripada rumah ke rumah. Tahun ni marhaban daripada bilik ke bilik. Marhaban jugalah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu di penghujung ini kebaikan yang amat besar. Sebab itu dipanggil apa? Husnul Khatimah. Pengakhiran yang baik. Yang kita selalu doa, Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan aku ini penghujungnya khatimah yang baik. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tasawuf, antaranya disebut oleh Imam Ibn Atta'illah, disebut oleh Imam Al-Ghazali, sebut dalam kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kita ni bila tengok orang ni tuan-tuan yang buat tak baik ni, kita jangan tengok hina dia. Kita jangan kata aku semayang, dia tak semayang. Jangan tengok gitu. Ni orang tasawuf, bagaimana nak didik hati. Sebab apa? Kita tak tahu pengakhiran dia macam mana, pengakhiran kita macam mana. Yang kita boleh tengok, kita tengok bagaimana kelebihan orang, kita nak kejar seperti mana orang lebih. Jangan kita tengok orang ni lemah, orang ni hina, jangan tengok orang ni kurang, maka kita kata kita lebih. Akhirnya kita bimbang, di penghujungnya kita tersungkur. Sebab apa? Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita bacakan tadi, di penghujungnya itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala inginkan, maka Allah Taala akan permudahkan dia. Tuan-tuan, zaman muda dia, Allah lihatnya dia nak datang masjid, tapi hujung-hujungnya Allah nakkan kebaikan pada dia, Allah permudahkan dia datang ke masjid. Dialah jadi orang ahli masjid. Dan akhirnya orang-orang macam ini tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan satu nikmat yang besar kepada dia. Disebut dalam satu huraian hadis ini, disebut mata wa huwa sajid bin yadayillah, matat wa hiya fil hajj mulabbiyah, mata wa huwa yaqra'ul Quran. Kita tengok orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala ini, dia meninggal dalam sujud. Semalam saya jumpa seorang Pak Haji ni, dia sebut, Ustaz, sepupu saya dah meninggal. Lepas sembahyang Isyak, nak menunggu sembahyang, nak menunggu terawih, tengah duk sembahyang sunat Ba'diyah, tiba-tiba dia rebah, bawa balik, meninggal. Allahu Akbar. Cantiknya meninggal malam Ramadan dari masjid dalam keadaan tengah sembahyang. Nak buat apa lagi tuan-tuan? Nak apa lagi? Ini yang dikatakan ni. Hujungnya itu Allah Ta'ala nak berikan kebaikan,
dalam keadaan dia meninggal dalam keadaan Allah redha pada dia, dalam keadaan amal yang dia buat amal yang terbaik, sembahyang. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah nak bagi dia baik. Satu. Yang kedua, kerana apa? Kerana ya'tadu ala fi'lihi. Kerana dia berada dalam keadaan sentiasa melakukan amal-amal yang baik itu daripada awal. Pun Allah Ta'ala nak berikan keistimewaan, Allah ambil dengan cara yang terbaik. Banyak kita tengok, dah viral pun banyak lah. Orang yang tertentu, ada Bilal dekat Selangor pun meninggal dalam keadaan sujud. Lama tak bangkit-bangkit. Akhirnya orang rapat tengok, tepuk, tumbang. Rupanya dah meninggal dalam sujud. Allahu Akbar. Husnul khatimah. Secara umumnya kita tengok ini antara husnul khatimah. Ada orang yang dah pergi haji, tengah bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kejap lagi senyap meninggal. Pun ada. Yang tengah baca Quran, ahlul Quran, tengah baca Quran. Seorang Bilal di kampung saya dekat Kelantan. Memang qari. Memang qari, tengah baca Quran. Tengah baca Quran, tumbang. Bawa ke masjid. Dia baca dekat satu pentas kita buat untuk musabaqatul Quran. Dia tengah-tengah baca Quran, jatuh dan diangkat ke masjid, meninggal. Ini semua tuan-tuan petanda-petanda innahal khatimatus sa'idah, innahu husnul khatimah. Akhiran yang bahagia, yang mana penghujungnya adalah penghujung yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apabila Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepada seseorang hamba itu. Jadi kita minta kita ni tuan-tuan dipilih oleh Allah Ta'ala untuk diberikan kebaikan penghujungnya. Yang kita minta apa dia? Hujung Ramadan ini kita dapat yang pertama Lailatul Qadar, yang kedua kita dapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di beberapa tempat saya sebut, tiap-tiap malam Bilal akan ingatkan kita. Kita je tak perasan. Tiap-tiap malam Bilal akan ingatkan kita. Ada yang letak dekat LED. Ada masjid saya pergi, Bilal ke imam dia ke jawatan kuasa dia ke rajin tulis dengan kapur tu. Naik dua papan hijau. Ada lagi tu papan hijau tu. Dan saya perasan masjid tu kalau tiap kali Ramadan papan hijau ni akan naik. Papan hijau bukan papan merah, papan biru, papan hijau. Naik papan hijau dua, tulis dengan kapur. Tu yang kita baca tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fadlan minallahi wa ni'mah. Ada masjid naik dengan banner besar. Setiap kali datang Ramadan, banner baru. Setiap kali ada tajaan khusus rupanya. Naik banner. Tak apalah, sebut. Cuma saya nak sebutnya, dalam itu apa dia? Satu benda yang diingatkan oleh Bilal dalam zikir itu, dalam selawat itu, dalam bacaan itu, setiap 2 rakaat ataupun 2 rakaat pertama, Bilal akan sebut sebahagian daripada suratul Hujurat ayat yang ke-8, fadlan minallahi wa ni'mah. Besar tu. Tapi itulah, di setengah-setengah tempat dia jadi lembik. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Imam belakang fadlan minallahi wa ni'mah. Dah jadi macam nak baca tak nak baca je kan. Sepatutnya kalau tahu, Bilal akan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi, fadlan minallahi wa ni'mah. Yang belakang pula tahu. Yang belakang ni pun tahu. Kan dia dua tu. Fadlan minallahi wa ni'mah tu berhenti situ, itu Bilal sebut. Lepas tu Bilal kena berhenti sebenarnya. Tunggu yang belakang. Yang belakang sambut. Yang belakang ni jawab apa? Saya pun lupa dah tuan-tuan. Tolong tuan-tuan. Bilal bila sebut fadlan minallahi wa ni'mah, Bilal sebut, saudara, fadlan, kelebihan malam ni daripada Allah dan nikmat daripada Allah. Tuan-tuan perasan tak? Kita belakang pun, ya kami tahu. Maka kita buat wa maghfiratan wa rahmah.
Ya Tawwab, ya Wasi'al Maghfirah, ya Arhamar Rahimin. Ya Bilal, kami tahu kelebihan apa? Kelebihannya Allah nak bagi keampunan, maghfiratan, dan kelebihannya Allah nak bagi kasih sayang Allah, rahmat. Yang itu yang kami tahu. Sebab apa? Allah Maha Pengampun. Allah luas keampunan dia dan juga kasih sayang dia. Tu yang kami cari 20 rakaat, 23 rakaat setiap malam. Penat ke tak penat ke, kami cari. Cari apa? Cari kelebihan. Apa kelebihan? Maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kami nak keluar daripada madrasah Ramadan, daripada pengajian Ramadan ini, daripada tarbiyah Ramadan ini sebagai orang yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan yang kami nak. Penghujungnya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tuan-tuan yang menjadi dambaan setiap orang supaya dia diberikan keampunan apabila dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi rukun dalam sembahyang jenazah kita. Setiap kali kita memberikan penghormatan terakhir, yang lain kita tak minta tak apa, tapi tak minta yang ini, tak sah sembahyang jenazah kita. Apa dia? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Itulah tiap-tiap malam. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, ya Tawwab, ya Wasi'al Maghfirah, ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan kita diberikan keampunan oleh Allah, terus dilimpahi dengan kasih sayang, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar daripada Ramadan pada tahun ini dalam keadaan kita bersih dan juga disucikan daripada kesalahan-kesalahan kita. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.